yang berusaha, Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Pengurusi Surau, Ahli Jawatankuasa Surau, Tuan-tuan Imam, tidak lupa juga kepada Tuan pengacara majlis, tuan-tuan, puan-puan, tetamu Allah yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa arsalahu kafatan 'alan nas basiran wa naziran wa hadiyan wa sirajan munira. Fassalawatullah wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh barakah Ramadan yang ke-21. Kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurnanya. Mudah-mudahan amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu memohon pada Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqamah, sentiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah kita dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, pada hari itu saya nak mengajak tuan-tuan sama-sama merenung kembali. Mungkin dah lewat je tajuk tu, tapi saya dah menjadi masalah kerana kita tu dah masuk kepada fasa yang ketiga, iaitu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. 10 yang terakhir, dan 10 yang terakhir itulah kita semua sama-samalah berusaha untuk mempertingkatkan segala amalan kita lebih daripada fasa pertama, lebih daripada fasa yang kedua, kerana kita akan meninggalkan Ramadan yang amat kita cintai, yang dicintai oleh orang-orang yang bertakwa, dan juga yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah orang kita tu dapat merasakan betapa betapa beruntungnya dalam bulan Ramadan, maka kita inginkan sentiasa hidup kita tu berada di dalam bulan Ramadan, bukannya takut berada dalam bulan Ramadan. Jadi saya nak kembali kepada di awal-awal dulu, macam ni kita sebelum kita nak menyambut Ramadan, kerana bila kita fikir-fikirkan balik, benda tu akan menjadi penguat semangat kita untuk meneruskan, ataupun nak memperbaiki, ataupun nak menambah baik amalan-amalan yang telah kita lakukan. Maksud saya ialah dulu-dulu di bulan Rejab, di bulan Syaban selalu kita dalam ceramah ambang Ramadan dulu diingatkan, dan kita memperingatkan diri kita sendiri, iaitu kita selalu ataupun berusaha berdoa pada Allah, minta kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, supaya kita hidup di bulan Ramadan. Jadi kita kini tu dah berada dalam bulan Ramadan, dah nak habis dah Ramadan. Yalah masalahnya tuan-tuan, kita punlah kita melontarkan persoalan kepada diri kita pun, dah nak habis dah Ramadan dah. Apa yang kita dapat, apa yang dah kita buat, ataupun di ujung-ujung tu kita dah makin longgar dah, kan? Selalu disebut macam ni lah, kita tu dah semakin longgar, dan bukan ajak disebut tapi dah nampak dah garik dah tuan-tuan. Kelonggarannya tadi dah nampak dah, dari sudut semangat, mudah di rumah dah sintu gila lah, nak berbuka pun si macam mula-mula dah, sintu bersemangat gila, sintu bersemangat kita sama ada berbuka, sama ada sahur, sama ada ibadat-ibadat yang lain. Itu yang kita takut tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tu sentiasa, kata orang, konsisten, istiqamah dalam hasrat kita nak mendapatkan keredaan ataupun keberkatan ataupun pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu doa kita dulu, mula-mula dulu tuan-tuan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bila kita berdoa tu, saya nak mengangkat beberapa perkara untuk kita ingat kembali. Pertama ialah doa tu mengingatkan kita, Nabi nyuruh kita berdoa supaya Allahumma barik lana, minta kita diberkati di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Bahkan tuan-tuan, waktu bulan-bulan biasa pun banyak kita sebut kita minta diberkati. Termasuklah yang paling kerap ialah, yang paling selalu doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pendek katanya, kita tu sentiasa minta hidup kita diberkati oleh Allah. Allahumma barik li fima a'tait. Kita minta supaya hidup kita diberkati oleh Allah, daripada pagi sampai ke petang. Setiap hari kita minta untuk hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita masuk dalam bulan Ramadan, disebut bulan Ramadan itu ialah Ramadan al-Mubarak, bulan yang penuh keberkatan. Maknanya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu ialah perkara-perkara yang diberkati oleh Allah. Namun benda tadi tepat dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bercanggah dengan apa yang dimaksudkan oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di bulan Ramadan tu bertambah-tambahnya, berganda-gandanya amalan manusia, termasuklah janji Allah untuk gandaan yang paling banyak, iaitu yang kita selalu sebut malam Lailatul Qadar. Dan satu lagi ialah puasa itu sendiri, gandaannya tidak terhitung, kerana puasa itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah nak memberi kepada kita tu, sekiranya kita tu berusaha puasa dengan bersungguh-sungguh, puasa dengan paling tepat dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berhak memberi pahala puasa tu tidak terhingga banyaknya. Kerana Allah tu maha kaya, kerana Allah tu maha penyayang, kerana Allah tu memiliki Al-Malik, raja kepada segala raja, tuan-tuan, yang tidak ada halangan untuk Allah memberi kita sebanyak-banyaknya ganjaran. Tiada yang akan mempertikaikan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, tuan-tuan, kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak fikir-fikir, tuan-tuan, selalu dah kita dengar berkat-berkat tu, sudah pastilah berkat tu adalah suatu perkara yang memberi kebaikan kepada kita. Undak dia, ni agama nyuruh kita berdoa supaya kita minta diberkati. Doa-doa yang diajar oleh Nabi, minta diberkati, minta diberkati. Kita, tuan-tuan, kadang-kadang keliru juga. Mun disebut berkat, disebut halal. Halal tu pihak JAKIM, minta maaf lah untuk nyebut dunia tu dah. Pihak JAKIM paling berautoriti, tuan-tuan. Mun JAKIM kata halal, kedai Cina pun halal. Macam biarlah nak. Kita pun halal tu, halal JAKIM, kerana kedai Cina tu dah diberi sijil halal. Kita pun makan, kerana kita yakin dengan yang telah diberi oleh JAKIM, kerana telah menepati KPI, menepati kriteria untuk menjadi makanan yang halal. Baik, siapa yang boleh menentukan berkat? Adakah pihak-pihak tertentu di dunia tu boleh menentukan dicop, tuan-tuan, makanan untuk berkat? Siapa yang boleh menentukan berkat? Semua manusia, semua apa yang ada di dunia tu boleh menentukan berkat, tuan-tuan, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berkat berbeza dengan halal. Mungkin halal belum pasti berkat. Yang berkat insya-Allah benda yang mesti halal. Musik-siknya dapat berkat, tuan-tuan, punya sik halal. Jadi berkat itu adalah satu benda yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya menunggu pengiktirafan manusia. Sebab ialah bila disebut macam tu, tuan-tuan, kita tu berusaha untuk mendapatkan keberkatan, kerana berkat tadi memberi maksud kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab ialah bila disebut berkat tu, apa-apa aja benda, bukannya makanan. Walaupun Allahumma barik lana fi razaqtana, fi ma razaqtana, waktu makan kita baca minta berkat, bukan ajak makanan berkat, bahkan seluruh kehidupan manusia, seluruh kehidupan manusia, kita minta untuk diberkati. Kita minta seluruh kehidupan kita, yang kita minta tadi, Allahumma barik li fi ma a'tait, apa yang engkau beri kepada kami ya Allah, supaya diberkati.
Masya Allah tuan-tuan, itulah bulan Ramadan tu kita merasakan bahawa setiap perkara yang kita lakukan, setiap ibadat, sama ada ibadat khusus ataupun apa-apa je ibadat lain tuan-tuan, akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita miliki, apa-apa barangan yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, bukan aja harta benda, manfaat kita, ilmu kita, kudrat kita, fikiran kita, kita minta diberkati. Maknanya berkat tuan-tuan ada unlimited. Semua perkara yang kita lakukan, semua perkara yang kita miliki, kita minta supaya Allah beri keberkatan. Bila diberi keberkatan, maknanya apa yang ada pada kita, baiknya berupa harta benda, baiknya berupa manfaat, akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik tuan-tuan, ada ustaz nyebut ada benda lain yang kita buat dalam dunia tu tuan-tuan, melainkan 4 perkara. Saya tahulah mun ada lain pada dia tuan-tuan, kita kumpulkan ada 4 perkara yang paling besar. Satu ialah yang atas bahu tu, yang atas bahu pangkat lah pangkat, darjat, apa nama lagi, saya ada benda lain tu yang paling kita nak, paling orang nak dapat tuan-tuan, yang atas bahu tu, paku atas bahu tu, midin atas bahu tu yang paku-paku tu tuan-tuan, makin banyak paku makin kita nak tuan-tuan, makin kita suka, kita cari benda tu. Semua manusia mencari benda tu tuan-tuan. Persoalannya, boleh si kita mencari, boleh si kita minta benda tu. Mungkin kita kembali kepada tu, saya nak perbetulkan diri saya pun lah, si salah tuan-tuan, memang kita tahu si salah. Sebab apa? Maksud manusia dijadikan oleh Allah ke atas muka dunia tu, yang paling utama ialah kita sebagai khalifah Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menjadikan manusia di atas muka dunia tu untuk menjadi khalifah. Macam ni kita nak jadi khalifah, mungkin kita si ada kuasa tuan-tuan. Macam ni kita nak mengatur dunia, mentadbir urus dunia tu. Mungkin kita si ada kuasa, mungkin kita si ada pangkat, mungkin kita si ada kedudukan, maka selama-lamanya kita menjadi hamba, menjadi golongan yang lemah tuan-tuan. Sebabnya kemuncak kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengambil kuasa, Nabi menjadi pemerintah, Nabi menjadi Perdana Menteri, Nabi memerintah Madinah, mencipta undang-undang di Madinah. Salah tuan-tuan. Tetapi biarlah kuasa tadi, pangkat tadi, darjat tadi adalah sesuatu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuasa tadi digunakan untuk menjaga agama, kan? Pangkat tadi digunakan untuk kita membuat sesuatu kebaikan. Makin tinggi pangkat kita, makin besar pahala kita, kan? Sebab ialah dalam ganjaran terhadap manusia, 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang pertamanya ialah imamun adil, seorang imam yang adil, seorang ketua yang baik, seorang ketua yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup tu tuan-tuan, salah untuk kita menjadi seorang yang berpangkat, seorang yang berkedudukan, tetapi yang pentingnya ialah jagalah agama. Jagalah agama. Mungkin kita si menjaga agama, maka apa yang ada pada kita tadi si berkat tuan-tuan. Kerana kuasa tu juga pernah diberi kepada Fir'aun, kuasa tu juga pernah diberi kepada Namrus. Maka sama-samalah kita berfikir bahawa sesiapa pun yang bakal menjadi ketua, sesiapa pun yang tengah menjadi ketua, di mana-mana, di peringkat tertinggi sekalipun, hendaklah selalu kita berfikir bahawa Allahumma barik li fima a'tait, berilah kepada aku benda-benda yang, ataupun apa-apa sahaja yang Allah berikan kepada kita, yang diberi tadi betul-betul memberi berkat kepada kita. Satu tuan-tuan, kita ringkaskan. Yang kedua ialah di dada. Setelah di bahu, turun ke dada. Yang di dada tu ialah ilmu, kepandaian, kemahiran. Baik, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya tuan-tuan. Sehingga kan banyak hadis, banyak hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, terutama di bulan puasa itulah, kan? Kita banyak menuntut, kita banyak mendengar tuan-tuan, digalakkan oleh agama kita menuntut ilmu.
Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Ada satu asar ataupun bukan hadis tapi disebut juga selalu tuan-tuan, walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan kalau kita rujuk pada Al-Quran, lagilah tuan-tuan, ayat pertama yang turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama turun dalam surah Al-Alaq ialah ayat yang bertemakan kepada ilmu. Saya ingat waktu pulang kampung tuan-tuan, pulang di kampung lah, dulu ada orang ajar ilmu, dulu pergi kecil-kecil lah. Bahaya juga ilmu tu, kadang-kadang ilmu yang betul lah. Mudah-mudahan Allah ampunkan di atas kejahilan kita tuan-tuan. Bila saya pernah juga dengar, yalah, saya sempat berguru banyak tuan-tuan, sedikit lah. Tahassantu bihisni la ilaha illallah. Muzik pandai lain sebutlah dengan kalimah la ilaha illallah. Aku pagarkan hidupku dengan kalimah. Ya adalah tuan-tuan, tapi tu nak maga kebun. Maki surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kimu kerak tuan-tuan. Dulu-dulu lagi kecil-kecil tu ingat saya, ada orang ajar ilmu tu kimu kerak, Iqra. Mungkin kerana bunyi pantunnya sama kan. Dulu ingat saya ceramah di situ bulan puasa lepas, cerita manok tu cerita kerak tu. Orang ialah kita dulu mariklah, mungkin kerana persamaan bunyinya Iqra, lu pakai nyambung kerak, mun kerak depan mata memangnya lari tuan-tuan. Iqra memang kerak yang lari, sebab bukannya dengan Iqra tadi kerana kita memburunya. Jadi Iqra tu bertemakan kepada Allah suruh kita menuntut ilmu, kan? Maknanya biarlah kita menuntut ilmu sampai ke akhir hayat kita tuan-tuan. Kerana yarfa'illahu allazina amanu, Allah sebut dalam Al-Quran tuan-tuan, orang-orang yang beriman, Allah angkatkan orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Maknanya makin berilmu kita, makin kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat darjat kita. Bagus tuan-tuan, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, tetapi janganlah dalam keadaan bila kita rasa kita ada ilmu sedikit, kita makin sombong kepada sesama manusia, kan? Sepatutnya kita makin kita belajar, makin kita rasa jahil tuan-tuan. Banyak lagi benda yang kita tahu, Masya Allah. Bila kita nanggau orang, kita tu jauh daripada orang lain lebih berilmu daripada kita, kan? Jangan kita sampai merasakan bahawa kita tu lebih daripada orang, kerana akan melahirkan sifat sombong. Nak tu ditakut kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita belajar, sedikit kita belajar, kita mula mencari kelebihan-kelebihan kita dan melihat kelemahan-kelemahan orang. Nah, sehinggalah orang mulanya waktu semayang macam tu, silap je sikit imam, sikit je imam tersangkut tuan-tuan, lalulah jadi isu besar. Mungkin kita pun jadi imam, bukannya sigit aja, 10 higit tersangkut-sangkut tuan-tuan. Sigit je, siapa salah patah kita, kamu bahasa orang kampung kan, siapa salah patah, sedikit je silap, kita tu bukannya maksum, kita tu bukannya malaikat, kita tu manusia. Sudah pasti kadang-kadang tersilap. Kita tu dapat menerima kesilapan orang. Jadi ilmu tuan-tuan, biarlah ilmu itu berkat. Biarlah ilmu itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Nak tahu ilmu berkat, sibuk lain tuan-tuan. Pengertian ilmu aja. Pengertian ilmu. Apa maksud ilmu yang sebenarnya dalam Islam? Dari sudut kacamata Islam tuan-tuan. Sebab ya Nabi nyebut, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Bayangkan tuan-tuan, dari sudut kacamata Nabi SAW, sehingga kan menjadi yang kita dengar selalu kan, di tepi-tepi itu ada apa nama, wasiat Nabi, wasiat khutbah terakhir Nabi SAW, sehingga kan diletak di dalam khutbah akhir Nabi, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Macam ni satu ayat ya, amat penting tuan-tuan, kerana di dalam falsafah ilmu Islam tadi, satu ayat ya, setiap ilmu yang kita dapat akan kita amalkan. Anak tu saya nak angkat juga kerana penting bulan Ramadan tu tuan-tuan. Bulan Ramadan tu adalah bulan Al-Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran menjadi pembeza antara yang benar dengan yang salah. Maksud saya tuan-tuan, ilmu tu dalam Islam ialah bila dapat ilmu, benda tadi menjadi suatu perkara yang merubah kita. Dalam arti kata, dapat ilmu terus beramal.
Dapat ilmu terus beramal. Dapat ilmu, kehidupan kita makin bertambah. Dapat satu ilmu, sebelum tu tak 9 jadi 10. Grade kebaikan kita. Dapat lagi ilmu satu jadi 11. Grade kita makin bertambah. Amalan kita makin bertambah. Sebab bila saya sebut Al-Quran tadi tuan-tuan, bezanya kita umat akhir zaman dengan umat yang ketika mana Al-Quran itu turun tuan-tuan, iaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran tadi dalam ayat tadi surah Al-Baqarah, syahr Ramadan allazi unzila fil Quran, kita ingat si mun di kampung, maklumlah kita tu selalu nyebut kampung tuan-tuan. Bila disebut Quran tu, mun bahasa kampung kita, Al-Quran ialah permatang. Mun bahasa Mbatang tapi lah artinya tuan-tuan pakai memisahkan sawah disebut mun bahasa kampung petak sawah padi macam umar bukan sawah padi tu rasa formal gila. Umar kita tadi, umar kita dengan umar orang, tanah kita dengan tanah orang, ada pemisahnya. Nak tu nama permatang, nak tu disebut sebagai furqan tadi tuan-tuan, penanda batang, menjadi penanda. Maknanya yang sebelah tu orang pun, yang sebelah tu kita pun, yang sebelah tu halal, yang sebelah tu haram, yang sebelah tu batil, yang sebelah tu betul. Jadi maknanya Al-Quran tu adalah batu pemisah, pematang tadi tuan-tuan. Al-Quran turun kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, saya nak sebut macam tu tuan-tuan, beza kita dengan umat ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun saja Al-Quran, mungkin kita nanggap Bilal bin Rabah tuan-tuan, ketikanya disiksa, termasuklah Al-Khabab Khabab Al-Arad, seorang sahabat Nabi yang juga disiksa. Baru beberapa ayat turun tuan-tuan, belum habis Al-Quran turun sebanyak 30 juzuk, baru turun beberapa ayat, baru bermulanya Islam tuan-tuan. Bilal bin Rabah sudah mempunyai satu kekuatan yang begitu agung. Ahad, percayanya kepada Allah melebihi orang-orang lain tuan-tuan. Kenapa? Kerana perbezaan cara melihat ayat-ayat turun tadi tuan-tuan. Sidak turun Al-Quran terus beramal, turun Al-Quran terus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuba tenangga seorang sahabat nama Khabab tuan-tuan, mungkin kita jarang dengar sikit berbanding dengan Bilal. Khabab tu pernah disiksa oleh tuannya, pernahnya jumpa dengan Nabi, minta Nabi bantu, minta Nabi doa pada Allah supaya penyiksaan tu dapat dikurangkan ataupun jangan ada orang menyiksanya tuan-tuan. Apa kata Nabi? Umat-umat terdahulu antaranya lah, diceritakan oleh Nabi, umat-umat terdahulu ada yang ditanam di dalam tanah, kepala aja tinggal tuan-tuan, palak aja tinggal di atas bumi, kemudian palak yang tinggal di atas bumi tadi digaji. Bayangkan macam ni, Nabi cerita kepada sahabat-sahabat yang minta, ya Allah, ya Rasulullah, doakan, tolonglah, bantulah kami disiksa oleh tuan-tuan ni, sebab ni adalah seorang hamba tuan-tuan. Bila Nabi cerita macam ya, meremang bulu sedaknya, angkat semangat tuan-tuan. Apa pun berlaku, biarlah berlaku, biar mati sekalipun kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Timbul semangat tuan-tuan, timbul semangat. Dengar Nabi lagi, turun ayat lagi tuan-tuan, baca ayat Quran, satu ayat Quran terus beramal. Nak tu nama ilmu tadi tuan-tuan. Jadi Al-Khabab tu selepas ianya bersemangat, diseksa pun bagai-bagai tuan-tuan, tapi si mati macam Bilal juga dah. Antara penyiksaan yang disebut ialah, ada setengah pendapat mengatakan beliau adalah seorang tukang besi, yang cipta pelbagai-bagai senjata, yang menempat pelbagai senjata, molah senjata-senjata yang dibuat daripada besi. Bila tuannya yang masuk Islam, tuannya tunuk senjata-senjata tadi tuan-tuan sampai mirah. Senjata besi tadi ditunuk sampai mirah. Bila dah dalam keadaan mirah tadi, diikat di badan Khabab tu, diikat sehingga badannya melecur tuan-tuan. Ada setengah pendapat mengatakannya disiksa, diheret, macam orang manggang terubuk, macam orang manggang terubuk di atas bara api tadi, badannya diheret tuan-tuan, sehingga kan lemak-lemak yang turun daripada badannya tadi memadam bara api. Masya Allah, bayangkan macam ni. Sebab ketika di zaman Sayyidina Umar tu, pakai kita ambil pengajaran semangat tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi tu,
nak beramal dengan Islam, nak ngambil iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesengsaraan untuk mendapatkan iman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya puasa ya tuan-tuan, nunggu sungkir. Ya pun kadang-kadang jeloa kita nunggu sungkir tuan-tuan. Ya Allah tahna sungkir tu. Tapi kita tu orang tua-tua saya dah lah. Saya nangga anak saya mari-marinya ya Allah letih lah. Lalu terus gurin tuan-tuan. Yalah kita tu nunggu puasa dan jeloa tuan-tuan. Belum lagi kita diajak berperang, belum lagi kita diseksa macam tadi. Tu nak cerita-cerita tu pakai kita pun semangat. Nak bandingkan dengan kita tu beramal untuk Islam, beramal dengan ilmu Islam. Kita dah rasa dah kita banyak dah letih dah kita beramal dengan Islam tuan-tuan. Khabab tadi nak madahnya sakit, bila diceritakan oleh Nabi tentang kesakitan orang lain, lalu semangat tuan-tuan, semangat. Bila Sayyidina Umar bercakap dengan orang lain yang baru meluk Islam tuan-tuan di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, lalunya minta Khabab ceritakan kepada orang-orang yang datang tadi tentang Islam, bagaimana kamu dapatkan Islam. Khabab si perlu bercerita tuan-tuan. Dibukanya baju, ditunjuknya badan, Masya Allah, kita nanggalah badan orang telah melecur tuan-tuan. Tunjuk je badan, dah tahu dah macam ni sengsaranya orang tu mari dapat Islam. Di permulaan Islam sehinggakan tuannya dibalas oleh Allah, sehinggakan sekali Nabi nangga Khabab tu disiksa tuan-tuan, Nabi berdoa pada Allah sehinggakan tuannya yang perempuan tadi dapat satu penyakit, palaknya gatal tuan-tuan. Yang menyiksa Khabab tadi palaknya gatal, tangga Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah nak balas palak menjadi gatal. Akhirnya Allah hinakan tuannya. Bila nanya macam ni nak ubat palak tu gatal, akhirnya palaknya seperti mananya Mullah Ka'ab tuan-tuan. Palaknya nyaman bila diterekar dengan benda panas. Pergi ke tempat orang rami bergile-gile, siapa yang melimpas mereka palaknya, gasak palaknya dengan benda panas tuan-tuan. Akhirnya mati tuan-tuan. Orang yang telah menghinakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada ilmu tadi tuan-tuan. Ilmu itu adalah satu perkara, sekali kita dapat, sahabat-sahabat dulu macam Sayyidina Umar, beberapa ayat daripada surah Taha nak membunuh Nabi, belum lagi dengar apa yang diajar oleh Nabi, benci dengan Nabi tuan-tuan. Kenapa? Nabi membawa Islam, satu agama baru yang membuang agama-agama lama. Datuk nenek nya pun marah dengan Nabi, akhirnya nak membunuh Nabi. Seperti mana yang kita selalu dengar tuan-tuan, dicarinya Nabi. Sebelum nak temu Nabi dikatakan, oh adiknya pun dah beriman, pergi ke rumah adiknya Fatimah. Tiba-tiba dalam keadaan nak pergi ke rumah terdengar ayat surah Taha tuan-tuan, minta ulang, lalu yang pun baca surah Taha, lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat daripada surah Taha menyebabkan beriman kepada Allah. Macam itulah sahabat-sahabat Nabi dulu tuan-tuan. Si perlu panjang ayat, belum sampai 30 juzuk. Yang kita kena itu Allahu Rabbi tuan-tuan, khatam Quran dah berkali-kali dah. Bacaan Quran kita bagus, taranum kita bagus. Tapi adakah Al-Quran tadi telah menjadikan kehidupan kita berubah daripada tahap tu menjadi tahap yang lebih bagus tuan-tuan? Sebab ya, saya nak sebut juga kedung kita tu masih dekat dengan Zul Quran tuan-tuan. Ada 5 perkara dalam kita mencari ilmu berkenaan dengan Al-Quran tu. Satu, belajar Al-Quran. Belajar artinya jangan ada buta huruf tentang Al-Quran. Mun biak sekolah kini tu insya-Allah lah, sebab dah belajar Jacob daripada sekolah rendah. Pertama belajar Al-Quran. Mun rasa si pandai baca Quran, mesti belajar Quran. Si pasti saya pernah ceritakan si ada di Kuching tu, di kampung lain cerita tuan-tuan. Saya pernah jumpa di Kuching tu sebuah masjid, orang tua lepas isyaknya belajarnya si supan 60 lebih umurnya. Orang ngajarnya bergila-gila, pergi ke suruh sebab disuruh ramai orang mau ngajar. Nya belajar 60 lebih baru belajar Quran tuan-tuan. Nya si supan. Nya belajar lepas isyak belajar. Dan saya pernah nemu di kampung nun orang 40 ke atas, umur-umur dah tua-tua tuan-tuan, makin cepat belajar Quran. Dulu si sempat belajar waktu kerja kayu, waktu membelat, waktu pergi ngantor tuan-tuan, si sempat nak belajar Quran. Umur 40 baru sempat nak belajar Quran. Alhamdulillah, cepat pandai tuan-tuan. Umur 40 baru belajar Quran. Artinya orang tua tu lebih mudah, sebab kita lebih tumpu kepada nak baca Quran. Satu, baca Quran, belajar baca Quran. Artinya kita sebagai umat Islam tu jangan ada yang si pandai baca Quran. Satu, bila dah pandai baca Quran tuan-tuan, bila kita pandai baca Quran, oh kami mari ngaji umur
Saya rasa saya pun lah, waktu belajar kecil-kecil, bapak ngaji-ngaji tuan-tuan. Sebab saya ditelefon oleh seorang yang pernah saya sebut macam ni, nak qiyamul lail lah. Ngaji zaman dulu je tuan-tuan, lama dah si ngaji. Sebab ia baca tersangkut-sangkut. Nak tu lah sidahal. Mun kita dah sedar kini tu, Al-Quran jangan ditinggal, mesti dibaca. Yang kedua, Al-Quran yang kita belajar tadi mesti dibaca. Sehingga kan ulama sebut tuan-tuan, zalim kita terhadap diri kita mun kita sik baca Al-Quran 100 ayat sehari. Siapa yang sik baca ayat 100 sehari, zalim pada diri kita pun. Sebab apa? Sepatutnya kita mendapat syafaat Al-Quran. Sepatutnya kita akan menjadi, Al-Quran akan menjadi hujah kita ketika di akhirat nanti. Kena kita simak baca Quran, nak itulah disebut sebagai kita tu zalim pada diri kita pun tuan-tuan. Jadi ulama kata siapa yang si baca 100 ayat sehari zalim. Satu kiraan yang mudah tuan-tuan. Artinya siapa baca ayat 100 sehari, artinya ia berdamping dengan Al-Quran. Hidupnya si meninggalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan kelak esok Al-Quran si akan meninggalkan kita. Al-Quran akan bersama dengan kita. Yang kita harapkan tuan-tuan. Jadi Al-Quran yang kedua mesti dibaca. Dan mun kita pun baca, di sampingnya juga orang baca untuk kita. Boleh suruh orang baca untuk kita tuan-tuan. Nah, seperti mana bulan Ramadan tu, iaitu kita bertadarus. Bila orang baca, baru kita tahu, oh kadang-kadang kita syok sendiri tuan-tuan. Bila kita dengar orang baca, maka kita boleh memperbetulkan bacaan kita. Itu dari sudut bacaan. Yang kedua, macam Nabi SAW, pernah Nabi suruh sahabat-sahabat baca Quran tuan-tuan. Nabi dengar. Walaupun Nabi tuan-tuan, Nabi dengar. Dalam keadaan beberapa ayat sahabat baca Quran, Nabi suruh berhenti, Nabi menangis tuan-tuan. Bayangkan Nabi menangis mendengar orang baca Al-Quran. Ujilat qulubuhum, hati mereka gemetar bila mendengar ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka tuan-tuan, menceritakan tentang keburukan orang yang tidak beriman kepada Allah di akhirat. Gementar hatinya, betapa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita selalu sebut khauf wa raja. Dalam keadaan takut, kita mengharapkan Allah mengampunkan kita, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu perkara tuan-tuan, Al-Quran mesti dibaca dan Al-Quran mesti didengar. Yang kedua, sebabnya kita bila dengar baca Quran dalam radio, kita mesti dengar tuan-tuan. Mungkin kita ada rasa urusan lain, kita tengah bercakap, tutup dulu radio, adab kita dengan Quran. Artinya jangan Al-Quran dipasang gejak, kita pun polah kerja rumah, mun maulah sambil dengar si tu kita pun berbual Al-Quran dipasang, si beradab kita dengan Quran tuan-tuan. Sebab Al-Quran tadi perlu didengar. Ada seorang hamba Allah bertanya, tu ialah cita-cita sidak dikilang, nya masang Quran, orang marah. Ni selalu masang kaset ngaji tuan-tuan. Maklumlah kita pun kadang-kadang kurang ngaji, dengar orang ngaji rindu. Bila pasang orang ngaji, ada jiran-jiran nganok, sidak jiran kami tu si nyuruh kami masang orang ngaji si nyuruh masang bacaan Al-Quran. Sebab apa? Mun kita masang orang ngaji, syaitan marah dengan kita. Kelak kita tu kelak dikacau syaitan kelak. Allah ada juga pendapat macam ni tuan-tuan. Bila Al-Quran dibaca-baca lagi lah dekat kubur tu tuan-tuan, di ujung syaitan sinun dengar kita nyerang situ kelak. Tegal kita tak masang Quran. Allahu Rabbi, betapa salahnya pendapat itu tuan-tuan. Sepatutnya ayat Allah, kalamullah. Allahu Rabbi tuan-tuan, kalamullah. Bayangkan kita tu gagu, mun mesej orang si dibaca, ya Allah tu mesej penting tu, orang penting tu mesti dibaca tu. Mesej bos kita tu mesti dibaca. Mun si dibaca kelak takut ada benda penting, Masya Allah, lagilah kalamullah tuan-tuan. Mesti kita baca, mesti rasa bersalah si membaca mesej daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita baca mesej daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ajak kita dapat pahala. Betapa pemurahnya Allah, kita dapat pahala. Tadi dapat berkat lagi. Yang akhirnya tuan-tuan, kita dapat bimbingan. Macam kita nanggak airport ni, ada pondok kawalan, menara kawalan tuan-tuan. Mesti ada menara kawalannya, habis belon untuk terbang sia-sia situ tuan-tuan. Betul kah macam mana menara kawalan untuk ngawal untuk madah tuju situ membetulkan magnitude apa istilahnya macam mana, jalur-jalur tempat berjalan seiring berjalan, sebab ada kawalan tuan-tuan. Coba si ada kawalan di tempat berlepas dan tempat akan pergi,
maka bertaburanlah belon-belon tu tuan-tuan, kapal terbang, pesawat-pesawat tu. Macam juga hidup kita. Kalam Allah ialah satu perkara yang menjadi mengawal kita. Hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk yang merupakan menara kawalan kepada kita. Siapa yang dikawal oleh menara ini, hidupnya akan jadi sesat. Siapa yang connectkan diri dengan kawalan ini, hidupnya akan menjadi sesat. Siapa yang baca Al-Quran, siapa yang berpandukan kepada Al-Quran, siapa yang merujuk Al-Quran, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berpandukan kepada Al-Quran, hidupnya zalim. Satu. Yang kedua, man lam yahkum bima anzalallah faulaika munafiqun. Yang kedua ialah munafik. Dan akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala 3 kali bentuk yang sama tuan-tuan. Siapa yang tidak merujuk pada Al-Quran, siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran, siapa yang tidak dipandukan oleh Al-Quran, tidak mahu dirinya dipandu oleh Al-Quran, maka hidupnya akan menjadi orang-orang yang kafir. Na'udzubillah tuan-tuan. Sebab ialah kita tadi disebut zalim pada diri kita. Tu berkenaan dengan ilmu tadi tuan-tuan, sedikit menyentuh tentang Al-Quran. Mudah-mudahan ilmu kita menjadikan kita semakin tawaduk, merendah diri tuan-tuan. Makin kita tu menjadi orang-orang yang menghormati orang lain, menyebabkan kita saling berkasih sayang. Ilmu menyebabkan kita saling berkasih sayang di antara satu sama lain. Jadi ilmu, carilah ilmu yang berkat tuan-tuan. Mudah-mudahan ilmu yang ada pada kita tu diberkati oleh Allah. Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, bukannya makin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi tuan-tuan, perut kita tu, apa yang masuk ke dalam perut kita, biarlah sesuatu yang berkat. Jangan ada perkara-perkara yang batil. Satu, benda haram yang halal. Yang kedua ialah benda-benda batil, hasil penipuan, hasil kita, kata orang tadi, menganiaya orang, hak orang kita ambil tuan-tuan. Yang disebut kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bih. Setiap daging, setiap darah daging kita yang tumbuh daripada benda-benda haram, fannaru aula bih, maka nerakalah tempat utamanya baginya. Jadi kita tu sama-sama berfikir supaya yang makan, yang kita makan, yang kita miliki, lebih-lebih lagi yang menjadi darah daging kita tuan-tuan, biarlah perkara-perkara yang adalah suatu yang halal dan berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir, untuk 4 perkara tu takut si sempat dalam bab doa tu ajak tuan-tuan. Pertama, yang terakhir yang di bawah perut tuan-tuan, bahu, dada, perut, nak di bawah perut. Bila sebut nak di bawah perut tu, senang ceritanya nafsu lah. Sama ada nafsu yaja ataupun nafsu-nafsu yang lain. Biarlah yang tu yang kita miliki yang berbentuk nafsu, apa-apa nafsu lah tuan-tuan. Biarlah nafsu tadi adalah nafsu yang kita sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu yang terkawal. Kalau bukan bulan puasa, kita dikawal oleh nafsu. Di bulan puasa tu kita yang mengawal nafsu tuan-tuan. Kita pandu nafsu kita. Maka nafsu yang dipandu selama 30 hari tu, bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, kita kawal nafsu kita tuan-tuan. Nafsu yang kadang-kadang terlepas dari sudut cakap kita tuan-tuan. Nafsu yang kadang-kadang terlepas dari pandangan kita. Nafsu yang kadang-kadang terlepas daripada akal fikiran kita. Nafsu yang kadang-kadang terlepas daripada hati kita dan seumpamanya. Detik perasaan kita ikut nafsu. Sebab yang madah ikut rasa binasa, kan? Hati kita tanpa ada panduan Al-Quran memang busuk hati manusia tuan-tuan. Wa iza salahat salahat jasad kullu wa iza fasadat jasad kullu ala hiyal qab. Mun bagus hati, bagus semua. Si bagus hati, si bagus semua. Kita ibaratkan yang di bawah perut tadi tuan-tuan ialah nafsu. 30 hari kita berpuasa tuan-tuan. Mudah-mudahan puasa kita dapat dididik nafsu kita. Kerana kita mengambil apa yang disebut oleh Imam Ghazali, puasa khusus lil khusus. Apa makna puasa? Kedung tuan-tuan, kita selit-selit teruslah, takut si sempat. Apa makna puasa? Puasa ialah menahan diri. Bukan hanya menahan daripada makan minum, ataupun bukan hanya nahan berak, nahan kentut tuan-tuan. Yang mungkin saya termasuk lah Yang mungkin saya termasuk. Tapi menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa.
Perkara yang membatalkan puasa, kita tu Masya Allah, mun lagi kecil-kecil dulu lah, mun orang nyebut batal puasa, cak dah nak lain yang paling dijaga. Satu, jangan ngorek hidung. Takut nak ngorek hidung, tuan-tuan. Takut batal puasa kan. Nak ngorek telinga sikit, padah ke mak, ambil ngorek telinga tak batal sih. Mak madah saya dah batal. Mun mak si tahu juga, batalnya. Mun mak si tahu, tuan-tuan. Padah jam biak saya dah batal, saya dah batal. Jangan tak ngorek sampai ke lubang-lubang nun. Nang korek memang sampai ke dalam lah, ya batal lah. Jadi selagi guna tangan saya dah batal. Koreklah sedar dalam, saya dah batal, tuan-tuan. Sedang ceritanya. Jadi takut nak ngorek hidung. Berkumur. Cemia juga, jangan berlebih-lebihan. Yang paling best yang lagi kecil-kecil dulu ialah takut nak nelan air liur, tuan-tuan. Mun bahasa kita kampung lagi, nak bepi-bepi ludah. Sikit-sikit meludah. Sehingga kami di sekolah dulu dilarang oleh cikgu, jangan suka hati meludah ni nak. 3 tingkat, tuan-tuan, membiak sekolah, semua meludah ke bawah. Sikit meludah, sikit meludah. Sekali-sekali kena cikgu, tuan-tuan. Mepak atas bahu cikgu ni. Lagilah waktu-waktu pagi, bukan meludah biasa aja, nak dalam dia keluar je. Sedikit ada ilio minta keluar, sedikit ada ilio minta keluar. Sehingga cikgu ustaz pada boleh ditelan Elio ya. Selagi nyesik keluar dari mulut telan. Jangan Elio dah meleleh. Jangan macam ya aja, tuan-tuan. Elio lagi dalam dia telan aja. Tapi sigit juga tiba-tiba ternyangkut rasa tiap ugi. Tahu. Maklumlah gigi dah hungak banyak, tuan-tuan. Bukannya tiap ugi aja. Seketul manok tanggal. Bila lepas subuh keluar seketul manok tu, jangan ditelan. Jangan ditelan, tuan-tuan. Si manok banyak, si kan tiap banyak gila, tuan-tuan. Dah berus gigi tadi. Jadi si ada tiap telan aja lah. Atau si beludah. Sebab apa? Nak jaga, takut batalnya puasa. Betapa kita jaga, tuan-tuan, di sudut puasa tadi, fizikalnya. Takut puasa terbatal. Nah iyalah, kata orang, saya baru dengar juga dulu mari selalu dengar. Puasa yok-yok tu biasa, hampir kini tu biasa dengar puasa yok-yok, tapi jarang dah orang main, tuan-tuan. Sebab orang dah kurang dah puasa yok-yok tu. Pun marik benar puasa yok-yok tu, sebab orang selalu main puasa yok-yok, pulang rumah buka periuk. Nah itu kini tu ni ada lagi main macam ni. Marik bukan periuk lagi, puasa paip ada juga. Boikot agak paip ni ada orang ganok, ni ada orang tahu. Ya dulu marik kita tu sik faham gila makna puasa, tuan-tuan. Ada sikit lagi puasa yang jarang sebut. Kini tu lah puasa tebi puasa katanya. Baru saya dengar dalam tahun tu, saya bagi dengar lagi, tuan-tuan. Tebi puasa jarang dah kita guna tebi. Biasanya puasa tebi tu bukan kerana ngorek telinga. Nah, istilah puasa tebi tu, minta maaf kalau salah betulkan saya. Puasa tebi tu kerana nak tu tadilah hati kita, mata kita, telinga kita. Mun mata kita tiba-tiba nanggan nasib betul, zub dalam cerita tengah shot dengan cerita, melintas nasib bagus, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Tebi puasa, tuan-tuan. Yang nyuruh tebi, tuan-tuan. Kita nangga nasib bagus, kita mikir nasib bagus, hati kita si bagus dengan orang. Sebenarnya nak nyuruh tu puasa tebi tu jarang kita ambil peduli, tuan-tuan. Kadang-kadang diluluh kita nak nganuk orang lah mati. Kata, tuan-tuan, kalau tangga bulan puasa tu bila datang ke suruh, tuan-tuan, si ada lagi mikir orang tu, si kumuk sebelah orang tu, si kumuk sebelah orang tu. Waktu puasa dah hilang benda. Kita nak bermaaf-maafan, kan? Datang je Allahu Akbar, kita tak Assalamualaikum. Walaupun sebelum tu kurang selesa orang tu, kena nyesik selesa, ya kan suka diberi salam menjus je mukanya. Aku malas dekatnya tu. Tegal menjus muka, tuan-tuan, nyesik selesa. Mungkin sekalinya pernah beri salam orang tu, si jawab, si mak aku sebelahnya. Ataupun pernah ditegur orang tu ke, waktunya baca dulu si betul, lalu menjus muka berpanjangan, tuan-tuan. Tiba-tiba bulan puasa tu berdekatan. Bila dekat aja bulan puasa tu, kita telah memaafkan orang. Kan dia aja sebelum Ramadan dah bulan puasa dah, kini tu dah kita minta maaf. Sebab kita mau bulan puasa tu, puasa kita si tebi, tuan-tuan. Bukan hanya jaga mengorek telinga, bukan hanya menjaga kita tadi sebut sebagai si mau nelan air liur, tapi yang kita jaga ialah yang paling besar, tuan-tuan. An-nazratu min sihamun iblis. Sesungguhnya pandangan mata merupakan panahan iblis. Jaga mata, jaga akal fikiran kita, tuan-tuan. Jaga apa yang ada dalam hati kita, detik hati kita dijaga, supaya puasa kita si tebi, puasa kita jadi puasa sempurna. Jadi mudah-mudahan sepanjang bulan Ramadan tu 30 hari tu, kita telah memimpin nafsu kita
Bukan kita dipimpin oleh nafsu. Nafsu nak nyuruh kita dengan orang, jangan kita pimpin tuan-tuan. Nafsu nak berfikir benda si bagus, jangan kita pimpin nafsu. Maka nafsu yang telah dipimpin tadi akhirnya menjadi nafsu yang mutmainnah, termasuk yang di bawah perut tadi tuan-tuan, menjadi yang terbaik. Masya Allah, semalam anak saya masang YouTube kes 1 bila berlaku 2021. Takut saya dengar tuan-tuan. Seorang ustaz di pesantren, dia nyebutnya ustaz lah, tapi di akhirnya ada juga disebut ustaz yang bertopengkan iblis katanya. Iblis lah sebenarnya, bukan ustaz lah. Yang mula pesantren untuk biak miskin, dipolahnya yayasan biak dirogolnya 11 orang. Bermula daripada tahun berapa sampai tahun berapa, melahirkan anak luar nikah 12 orang. Masya Allah, baru dapat ditangkap, akhirnya digantung. Mula-mula dihukum banyak penjara, masyarakat si puas hati, dipolah lagi dakwaan, akhirnya dibunuh, ditembak di jantung tuan-tuan. Allah Rabbi tuan-tuan, bila kita fikir-fikir, ada manusia yang menggunakan agama untuk kepentingan hawa nafsunya. Si mustahil tuan-tuan, si mustahil. Dan anak-anak yang lahir tadi, yang kecil-kecil tadi, pakainya modal untuk minta simpati orang, untuk menderma. Oh, tangga pondok kami tu, pesantren kami tu menjaga anak-anak yatim, sedangkan anak luar nikahnya tadi, anak zinanya tadi, anak rogolnya tadi, dipakainya lagi minta derma, pakainya lagi minta derma. Itulah dikatakan nafsu manusia, manusia yang dipandu oleh nafsu. Mudah-mudahan kita tuan-tuan dapat memandu nafsu kita. Itulah dinamakan sebagai kita minta barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita habis dengan tu aja tuan-tuan, dengan doa. Sebenarnya saya nak bawa beberapa tema lagi. Kemudian yang kedua daripada doa tu tadi ialah, kenapa kita disuruh berdoa? Kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu berkat, yang kedua ialah doa. Nabi suruh kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kita disuruh berdoa. Doa tu tuan-tuan, untuk saya ingatkan pada diri saya pun, doa ialah ibadat. Apa tujuan kita berdoa? Tujuan kita berdoa ialah nak minta sesuatu daripada Allah. Betul, yang betul. Tetapi mun kita ingat, doa tu ialah ibadah, belum lagi Allah beri kepada kita apa yang kita minta tuan-tuan. Kita dah diberi pahala kerana kita berdoa. Kerana doa itu adalah ibadat. Jadi antara ibadat yang paling senang kita buat ialah banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Dan bila berdoa tu mesti kita minta kebaikan. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Kalau kita kembali kepada hadis-hadis berkenaan dengan puasa tu tuan-tuan, hadis yang selalu kita dengar, man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menegakkan, mendirikan Ramadan dan penuh keimanan, man qama ramadan imanan wa ihtisaba. Si sempat kita sentuh, perlu diulas juga tuan-tuan, iman tu mungkin saya masuk tema yang ketiga dalam doa tu, katalah iman tu banyak, bukan saja percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhirat dan sebagainya. Baik. Doa tadi yang kita minta tadi tuan-tuan, Allah Rabbi, sini tak lupa saya apa yang saya nak sebut tadi. Okey, doa tadilah. Doa tadi yang kita minta banyak tadi, kita minta daripada Allah banyak permintaan kita tuan-tuan. Bila disebut doa tu mesti perkara-perkara yang baik. Nak sebut si ada orang berdoa benda mun berdoa benda si bagus, ya doa si termasuk doa yang disuruh oleh Allah tuan-tuan. Kita minta, ya Allah Tuhanku, mintalah orang tu accident. Orang disuruhnya accident tuan-tuan. Doa juga, tapi ia bukan doa yang diajar oleh agama tuan-tuan. Doa tu adalah benda yang baik, baik untuk kita dan baik untuk orang. Ia baru dinamakan sebagai ibadat. Mun doa bukan untuk kebaikan, ia bukan doa. Ya mungkin nak lain lah maksudnya yang tertentu tuan-tuan. Setiap kita, bila kita minta, dan sikit lagi Tuan Guru dia pernah sebut dulu, doa tu sebenarnya ia mengajar kita menjadi seorang yang baik. Tidak kita minta bagus-bagus tuan-tuan. Bila kita minta bagus, yang kita minta tadi akan mendidik jiwa kita, kan? Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah mak bapak kita tuan-tuan, ampunlah dosaku ya Allah, kasihanilah mak bapakku ya Allah. Orang yang selalu nyebut bapaknya, kasihanilah mak bapakku, kasihanilah mak bapakku,
Jarang orang tu si pulang kampung tu. Minta maaf lah, istilah saya macam ni, senang cerita lah kan? Kita selalu berdoa pada mak bapak kita, ya Allah, kau ampunlah dosa ibu bapaku, ya Allah, kau kasihanilah mereka, ya Allah. Minta doa dengan Allah, tapi si pulang kampung setahun, bertentangan dengan doa kita, tuan-tuan. Orang yang selalu berdoa pada mak bapak, tandanya ingat dengan mak bapak, makanya akan ziarah mak bapaknya. Ya, maksudnya doa tadi akan memberi kesan pada jiwa kita pun. Sebab ia berdoa tu dengan tulus ikhlas hati kita, tuan-tuan. Baik, doa. Maknanya dalam bulan Ramadan tu banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Antara ibadat yang mudah, tuan-tuan, bulan Ramadan tu, selain pada nak lain-lain, sedekah dan sebagainya, banyakkan doa. Kan? Kehidupan kita orang Islam tu, doa silan mukmin tu, doa adalah senjata orang mukmin. Pernah sekali, tuan-tuan, kadang-kadang doa tu menyebabkan orang tertarik pada Islam. Bila nak makan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita menzahirkan doa tadi, ia menjadi syiar, tuan-tuan. Bila ia jadi syiar, dengan izin Allah, ada orang tertarik dengan kita baca doa. Kita si tahu, tuan-tuan. Satu masa kelak, orang madang kita, kami bila kita rapat dengan di office, kami rindu nangga kita. Saya baca, ingat dengan Allah. Punya rajin lagi, dia akan nanya, kena kita perlu berdoa. Disianya akan masuk, tuan-tuan. Disianya akan masuk. Kenanya tertarik. Kena kita perlu baca dengan nama Allah. Contohnya lah. Jadi, saya dulu mengajar masa sandaran dulu, tuan-tuan. Waktu saya baru habis belajar, lama di Bintangor, tuan-tuan. Mengaktifkan Persatuan Pelajar Islam. Ngembak Persatuan Islam tu aktif lah, macam-macam. Setiap malam ada program, disuruh, baiknya disuruh. Dulu saya ada peraturan gila, tuan-tuan. Tahun 97 saya ada ketat gila lah. Banyaklah program di Pola. Dan sekolah pun saya ada halangan, tuan-tuan. Yang menariknya ialah ada pelajar yang belum Islam, dia jumpa kami, boleh sih ngikut persatuan kita, Ustaz. Dia nak ngikut. Ada sekali saya ceramah dengan Biak Unimas, sidak madah, Ustaz, dalam peserta tu, tajuk yang saya beri ialah penghayatan terhadap rukun iman. Tajuk ya, tuan-tuan, bukan main. Penghayatan terhadap rukun iman. Tiba-tiba pihak urus setia madah dengan saya, Ustaz, ada seorang yang situnya belum Islam lagi, dia nak ikut. Timbul fikiran saya sempat nak menemu bual, kenanya minat nak ikut, tuan-tuan. Saya pernah seorang pelajar tu tadi, dia tingkatan 4. Yang minat antara disebut dengan saya ingat tentang doa tu ialah orang Islam tu, Ustaz, semua ada doa. Dia tertarik kerana sistem Islam tu begitu tersusun. Masuk ke masjid ada doa, nak makan ada doa, masuk ke tandas ada doa. Mungkin ada kawannya tangannya. Dengan kita meletakkan syiar dengan satuan tadi, mengolah sesuatu sebenarnya makin rindu. Boleh sih kami ikut, Ustaz? Mungkin ada jadi halangan pada awak, ikut je lah. Yang boleh awak ikutlah. Kan? Jadi punya pengikut dalam program-program luarannya ikut, tuan-tuan. Wallahu alam. Di sini Nabi akan datuk. Saya pun lupa dah. Sebab saya 2 bulan setahun je saya. Jadi minatnya kepada Islam tadi kerana kita mengamalkan. Sebab ya, dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala bukan ajak menjaga kita, connect kita dengan Al-Quran tadi, bukan hanya menjaga kita. Bila kita amalkan, connect kita dengan Al-Quran, ia akan memberi hidayah kepada orang lain. Kita sih tahu, tuan-tuan, hari itu, esok, lusa, ia akan beri hidayah pada orang. Jadi di bulan Ramadan tu banyakkan berdoa. Doa kita diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir untuk tema doa tu, tuan-tuan, ialah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadi lah, macam ni Bilal bin Rabah, macam ni Khabbab tadi. Saya dah masuk tajuk tu selalu dulu, tuan-tuan, berkenaan dengan kita berpuasa tu. Saya kembali kepada puasa tu, tuan-tuan. Apa sebab iman kita makin kuat kepada Allah, kepercayaan kita makin kuat kepada Allah? Kerana dalam bulan Ramadan tu, setiap detik bukan hanya mengawal fizikal luaran kita, hati dalaman kita dikawal, tuan-tuan. Kenapa? Kerana seperti mana hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebut kepada seorang sahabat, Abu Zar Ar-Rifari, dalam satu hadis dalam kitab Allah Subhanahu Muhammad, petunjuk kepada hamba calon-calon syurga. Lupa saya nama bahasa Arab, tuan-tuan. Antara hadis itu menyebut kepada, Nabi sebut kepada Abu Zar Ar-Rifari,
buatlah sesuatu itu dengan sebaik mungkin. Artinya bila maulah sesuatu, polahlah dengan seteliti mungkin, kerana yang menilai amalan kita ialah satu penilai yang amat halus tapisannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang dipesan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Zar, supaya yang menilai apa yang kita lakukan ini amat halus tapisannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah boleh menilai sehalus-halus kebaikan dan sehalus-halus tapisan kejahatan, termasuklah riya, ujub, sum'ah dan sebagainya dalam hati kita. Allah menapis daripada pagi sampai ke petang, tuan-tuan. Orang yang memandu dirinya, yang rasakan Allah sentiasa melihatnya, yang selalu kita sebut anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu innahu yaraka. Dalam ihsan, tuan-tuan, makna ihsan saya selalu ngulang dalam bulan Ramadan tu, untuk saya pun sebut, tuan-tuan, kerana Ramadan macam ialah konsepnya, tuan-tuan. Kita puasa di bulan Ramadan tu mengambil makna ihsan. Anta abudallah, seakan-akan kita beribadat kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah di depan mata, seakan-akan. Fa illam takun tarahu, sekiranya kamu tidak dapat melihat Allah di depan mata, yakinlah innahu yaraka, Allah itu amat melihat kita. Innallaha sami'un basir, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Amat halus tapisan Allah. Sebab ya kita berhati-hati, lepas ajak masuk waktu fajar sampai berbuka puasa, kita jaga amalan kita, kita jaga niat kita, kita jaga fikiran kita. Sudah semestilah kita rasakan Allah dekat dengan kita, Allah mengawasi kita, tuan-tuan. Dengan perasaan macam tu, insya-Allah, mudah-mudahan kita rasa hubungan kita dengan Allah makin kuat, tuan-tuan. Pernah saya sebut dulu, untuk recall balik, tuan-tuan, selalu saya sebut, mungkin di situ pernah juga, tuan-tuan, dalam banyak-banyak kisah di depan rumah Allah tu, kisah tu antara yang saya suka sebut, tuan-tuan, kena berlaku pada seorang jemaah. Mun di dunia tu, tuan-tuan, sebab orang suka nak pergi umrah, nak pergi haji, kerana kita dekat Kaabah depan mata, tuan-tuan, kubur Nabi depan mata, menyebabkan kita menjadi hakul yakin dari sudutnya lah. Kita nanggar Rasulullah, kita pergi ke tempat-tempat yang pernah Rasulullah lalui, Rasulullah hidup, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada barakah pergi kepada kehidupan kita menjadi lebih bagus, tuan-tuan. Bila duduk di depan rumah Allah, Masya Allah, munlah rumah Allah tadi boleh menyebabkan kita seingat dengan Allah. Di sini lagi kita nak ingat Allah, tuan-tuan. Saya persoalkan diri saya pun macam ialah, mundah di depan Kaabah saya akan mengingatkan kita kepada Allah. Ada dua cerita yang saya ingat, tuan-tuan. Seorang hamba Allah, macam itulah saya ceramah di Suruh di Kuching tu, masjid-masjid yang besar situ lah. Ada seorang ustaz masa minum lah, kami pernah macam ni ustaz, lalunya cerita bagus juga, cerita macam tu, tuan-tuan, pakai pengajaran kita. Kami ngutip sampah, nang kerja kami suka apa, dengar hadis Nabi dek, buanglah sesuatu di jalan yang orang suka, buang sampah di jalan, tuan-tuan, ambil buang, kutip engkau dalam plastik. Tengah-tengah ngutip dek, timbul juga sum'ah, timbul juga riak, tuan-tuan. Depannya Kaabah timbul juga riak. Aku seorang je ngutip na tu, musik dah aku saya dah lah orang ngutip na tu kali, tuan-tuan. Sedangkan orang nak nyuci setiap kali ada nah, samanya bergaji kan, yang ikhlas kan, yang nombor dua lah, ni akan memang ada. Tapi yang ngutip secara live tak nya seorang, nak benarnya seorang. Lalunya terasa aku seorang je ngutip sampah tu. Ya, yang madah nak nama Allah sayang dengan kita, tuan-tuan. Nang secara cash, tapi benar saya pun ada juga nyebut pengalaman saya pun cash macam tu, tuan-tuan. Depan mata Allah balas, tuan-tuan. Maksudnya Allah beri pengajaran depan mata. Tiba-tiba nyenangkan seorang orang negro, kata senang nyebut orang negro hitam, Allah, dari India pun hitam juga, tuan-tuan. Nyenangkan orang tu hitam tadi, ngembak plastik hitam, besar lagi sampah mbaknya, banyak lagi olehnya, tuan-tuan. Punya rasa aku tak boleh seplastik apa nama, membahasa kami seplastik kres, plastik ejak, tuan-tuan. Nya orang tu plastik sampah besar pakai ngembak, banyak lagi. Allahu Rabbi, yang kita rasa kita hebat, depan mata Allah tunjuk orang lebih hebat daripada kita. Orang tu tadi minum empelusnya lebih besar, tuan-tuan, empelus sampah limbaknya. Yang kita tak empelus nak kecil, duduk depan Kaabah. Seorang tu cerita yang mbak air tu dah, insya-Allah kita ingat je, tuan-tuan, yang mbak air. Saya selalu ingat benda tu, tuan-tuan.
Lalu yang kata tu kisah kita lah contoh lah, kadang-kadang Kaabah depan mata, orang minta air, sempat lagi kita nanggau tu, kita ngembak hati kita di dunia biasa tu tuan-tuan. Orang minta air, tobat nenek aku nak beri kau macam lah bahasa je tuan-tuan. Kadang kita geram orang belakang, kempang hati nak minta air, mau bahasa kita di tempat biasa tu lah. Cik kau dengan muka minta air, ya mau bahasa si bagus lagi tuan-tuan. Yang bagus sikit, cik aku nak beri kau ya, macam ya tuan-tuan. Hati kita di tempat yang biasa, tu di depan Kaabah, lepas madah macam ni, duduk lagi ngadap Kaabah. Apa yang kita buat lah? Ngadap Kaabah, berzikir tuan-tuan, istighfar, selawat kata Nabi, memuji Allah Subhanahu Wa Taala di depan Kaabah. Kita memuji Allah, nak dekat dengan Allah, berselawat ke atas Rasul, dan menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik. Dalam masa yang sama, Nabi suruh kita berbaik-baik pada manusia. Sebab ya saya masuk sikit tuan-tuan, asas kita tu, asas kita berbaik-baik dalam masyarakat tu tuan-tuan, hidup berjiran, hidup berkawan, innamal mu'minuna ikhwah. Asasnya ialah, antara basicnya lah bersangka baik, jangan cari kesalahan. Itu bukan saya sebut tuan-tuan, disebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhannun ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah sebut dalam Al-Quran tuan-tuan, jangan kita berburuk sangka, kerana berburuk sangka ya dosa. Asas tuan-tuan, jangan suka nyalah orang, nanggau orang, nyetukkan suka dengan aku. Kita dah berburuk sangka dengan orang tuan-tuan. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, Allah sebut bukan kadang-kadang tuan-tuan, berburuk sangka ya kebanyakannya dosa. Asas nak tuklah nyuruh kita kadang-kadang berkelahi. Asas juga ialah jangan cari kesalahan orang, wala tajassasu. Sebab yang kita kata tadi, kita tu manusia bukan malaikat. Bila kita cari kesalahan orang, memang akan nampak kesalahan, memang akan nampak kesalahan. Wala tajassasu, ia yang paling asas. Yang paling tingginya, paling tinggi ialah kita sanggup berkorban untuk orang-orang yang kita berjiran, orang yang kita berkawan, sahabat-sahabat kita sanggup berkorban untuknya. Nah, itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazina la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman mun kita tu sayang kepada jiran, tetangga, kaum kerabat, rakan taulan, lebih kita sayang pada diri kita pun. Artinya mun makan jagung, sigit dengan makan diimpun, 4 gig beri dengan orang. Macam yalah mun dapatlah tuan-tuan tapi si dapat. Cukuplah biasa-biasa aja. Tapi mun cukup tinggi iman kita macam yalah. Tapi mun kita si cukup iman tinggi tu, beri sebelah, nyesal aku beri tu, kumpul gig belalak makan aja. Ya orang biasa tuan-tuan. Orang macam kita tu, sibuk beri banyak gila lah. Beri sikit lagi lah bulan puasa tu. Mula bubur pedas, seleci-leci mula bubur pedas. Beri dengan orang sebelah, nak tu si tinggi gila iman. Beri dengan orang makin kontainer, buat 30 rumah, 10 buah rumah, banyak lagi dalam, pakai tinggal kita pun. Pakai tinggal kita pun si cukup hari tu, pakai malam ke lah. Lain nanggai esok dibuang tuan-tuan. Sebab apa? Sebab rasa bila diberi habis, nak pakai kita pun nak pakai, nak tu lah. Asas tadi tuan-tuan asas dan yang lebih tinggi lah. Jadi bila macam dia tadi, si mau beri air, kembali menghadap Kaabah. Kaabah tuan-tuan, Kaabah, berzikir, baca Quran. Nasiblah Allah beri hidayah balik. Mesti connect dengan Allah, berzikir mantap-mantap, saya dah ingat dengan Allah, hanya jadi burung kakak tua berzikir tuan-tuan, Allah si beri hidayah. Tapi bila subhanallah, ingat Allah tuan-tuan, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, astaghfirullahalazim, astagfirullah, betul-betul menyesal, betul-betul ingat dengan Allah. Kita tu kadang-kadang yang timbul tu, orang injak kaki kita, astaghfirullahalazim, kau bekap, astagfirullah nyuruh orang bekap tuan-tuan. Sepatutnya astaghfirullahalazim, kami maafkan kita. Sepatutnya macam mana? Terus si astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim tadi si dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kita makin kereta, limpas orang, astaghfirullahalazim, kau kepong, ingat kau, ingat kau tu, kau ngepong kau tu, sampai kat ini buka penjan, dia kaungnya orang sebelah tuan-tuan. Kena kau laju gila. Sedangkan tak nyebut astaghfirullahalazim. Nak tu lah bilanya berzikir, subhanallah, astaghfirullahalazim, dia ingat dengan Allah. Bila ingat dengan Allah, kena aku simberi orang tu tengok apa kata Allah, apa kata Nabi tuan-tuan. Zikirnya mendidik jiwanya.
Kaabah meruntunkan, merendahkan egonya tuan-tuan. Kaabah tadi menyebabkannya jadi dermawan, pemurah, berpaling kembali ke belakang, minta maaf, ambil air, beri. Dan orang di belakangnya tuan-tuan, Masya Allah, orang yang beriman juga tuan-tuan, minta tadi, bukan minta mungkin haus gila, minum pun sedikit aja, beri pulang padanya. Dikit je minumnya. Waktunya mulangkan air tadi penuh senyuman tuan-tuan. Terfikirnya balik, entah malaikat ke apa ke Allah datang menguji aku, makin terus mengalir air mata tuan-tuan. Diceritakan oleh jemaah tu pun depan Kaabah pada saya tuan-tuan. Nak itulah, mudah-mudahan Ramadan tu makin menghadirkan Allah dalam diri kita, menghadirkan Allah dalam setiap amalan kita. Wal asr innal insana lafi khus, demi masa manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang-orang yang beramal soleh, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan, jam pun dah pukul 7, cukup untuk tema doa ya tadi. InsyaAllah lain kali kita berkongsi lagi. Untuk diri saya pun tuan-tuan, kalau salah silap tegur, mun ada betul, sama-sama kita beramal untuk kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.